Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 1 Zulhijjah 1442, bermulanya hari yang disebut Afdalu Ayyamid Dunia, antara hari yang terbaik dalam dunia ini. Hari yang afdal dalam dunia ini iaitulah 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Hari ini 1 Zulhijjah bersama dengan 11 Julai 2021. Maka para jemaah sekalian, kita isikanlah masa yang keemasan ini dengan ibadat, dengan zikir, dengan munajat kita kepada Allah, dengan melakukan anwa' at-ta'at wa jami' al-qurbat. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba Allah yang sentiasa mendapat taufik, hidayah, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Para pelajar sekalian, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kita sampai kepada hari ini. Dan kita syukur dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24, yang bermaksud An-Nur dengan makna cahaya yang menerangi alam ini, yang menerangi hati manusia sehingga mereka dapat mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaiknya. Surah An-Nur dalam juzuk yang ke-18. Untuk perhatian para pelajar, sambungan pelajaran kita bermula ayat 41. Bermula ayat 41 sehingga ayat 46, insya-Allah. Ayat-ayat yang kita baca ini berkaitan dengan dalail al-kauniyah. Dalail kauniyah, dalil daripada alam ini yang menunjukkan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 745. Muka surat 745. Kita baca ayat yang kita akan tafsirkan ini, kemudian kita bagi kepada perbincangannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه
ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Balik kita semula kepada ayat yang pertama kita baca, iaitulah ayat 41. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah yang Maha Esa dan Maha Berkuasa sentiasa bertasbih memujinya, membersihkannya daripada sebarang kekurangan kelemahan oleh sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wat-tayru saffatin, serta burung-burung yang terbang berbaris-baris di angkasa. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Masing-masing sedia mengetahui menurut keadaan semula jadinya akan cara mengerjakan ibadatnya kepada Allah dan memujinya. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan itu. Baiklah para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, ayat yang kita baca ini, tengok nota di bawah 33, ini munasabah al-ayah. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita perihal hati orang-orang yang beriman, yang terang benderang dengan cahaya imannya serta hidayah petunjuk. Hati orang beriman bercahaya sebagaimana lampu kandil duduk dalam dalam tempat kaca tu. Allahu Akbar. Dan hati orang-orang kafir yang gelap dengan kekufuran dan kejahilan. Zulumatun ba'dhuha fawqa ba'. Dalam ayat yang lepas Allah kata gelap yang bertingkat-tingkat. Bertindan-tindan dia punya gelap. Gelap malam, gelap ni, gelap hati, gelap pemikiran, macam-macam kegelapan yang ada. Maka dalam ayat ini, ayat 41 ini, dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan pula dalil-dalil tauhid, dalil keesaan Allah, kewujudan Allah Azza wa Jalla dalam alam ini, universe kan, di langit dan juga di bumi, yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelajar, dalam ayat yang kita belajar ini, tuan-tuan tanda, Allah Ta'ala sebut 4 dalil. 4 dalil bayanul adillah. Yang pertama, tasbih, tasbih, semua bertasbih oleh segala benda yang ada di muka bumi dan langit. Tasbih. Allahu Akbar. Yang kedua, inzalul matar. Inzalul matar, Allah Ta'ala turunkan hujan. Ini tanda yang kedua. Yang ketiga, ikhtilaful laili wan nahar. Silih berganti malam dan siang. Silih berganti malam dengan siang. Yang keempat, anwa'ul hayawanat. 4 kita ada. Tasbih makhlukat, semua makhluk bertasbih.
Yang tak bertasbihnya manusia dengan jin yang derhaka, yang kerah kepala, yang tak erti bahasa, kata orang Kelantan. Yang kedua, inzalul matar, turunnya hujan. Ikhtilaful laili wan nahar, silih berganti malam dengan siang. Dan anwa'ul hayawana, pelbagai jenis hayawan. Ada yang melata atas bumi, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang mengesok dengan perut. Macam-macam. Maka para pelajar sekalian, itulah tanda keesaan Allah, tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai seorang hamba Allah, menjadi kewajipan kepada kita mengkaji, meneliti, mengorek ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ini yang kita sudah belajar banyak kali dah, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah melalui dua dimensi. Satu dia panggil ayatun musyahadah, ayatun manzurah, ayat yang ditengok dengan mata kepala kita. Boleh kita fikir, kita tengok, kita berfikir. Yang kedua, ayatun maqru'ah, ayat yang dibaca di dalam lembaran suhuf, lembaran mushaf, yang kita boleh ambil pengajaran, pengajian, pengkajian dan i'tibar. Baiklah para jemaah sekalian. Dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala sebut tentang apa? Bandingan orang mukmin dengan orang kafir. Bandingan orang mukmin di mana? Misbah, hatinya cerah. Bandingan orang kafir dengan sarab, fata morgana. Apa dia makna sarab? Dalam bahasa Melayu kitab tua, ditulis oleh ulama kita, dia panggil aling-aling. Tuan-tuan kena ingatlah bahasa lama ni, aling-aling. Aling-aling gambaran kepada kekecewaan orang kafir yang bekerja keras atas dunia ni nak menyesatkan orang lain supaya jadi kafir macam dia. Bila sampai di akhirat dia tengok, kafir aku dulu tak jadi. Semuanya itu satu penyelewengan, kesesatan. Dia pun kecewa sebagaimana orang dahaga yang berlari kepada aling-aling, kepada mata morgana, kosong. Kebajikan pahala yang dibuat atas dunia dulu habis, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Bandingan yang kedua, Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang amalan orang kafir atas dunia ini sepertilah gelap yang 3 lapis. Baiklah para pelajar sekalian, bagi orang yang cerah hatinya, yang cerah dada dia, kita kena berfikir tentang dalil-dalil kewujudan Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah gambarkan kepada kita melalui ayatnya dan juga dalam ayat gambaran yang boleh kita tengok dengan mata kepala kita. Baik, saya balik masuk kepada ayat yang pertama yang kita baca, ayat 41. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Alam tara dengan makna alam ta'lam. Bukankah kamu sudah tengok? Kamu sudah mengetahui bahawa semua makhluk ini telah bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla, membersihkan Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan, daripada sebarang kelemahan. Tidak ada kelemahan bagi Allah Azza wa Jalla sama sekali. Kullu, maknanya semua sekali. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi, dari kalangan malaikat, manusia dan jin, kecuali manusia yang derhaka. Jin yang derhaka itu kategori lain. Wal hayawanat, hayawan-hayawan, wan nabatat, tumbuh-tumbuhan, wal jamadat, dan semua benda atas dunia ini. Jamadat itu benda kerah, benda yang tak bergerak. Macam batu, kayu itu dipanggil jamad, kan? Jamadat, benda yang keras, benda yang tak bergerak, tak ada akal, tetapi mereka juga bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, timbul lagi perbahasan dalam ayat ini, kata semua benda bertasbih. Kata di ulama tafsir Ibnu Juzai, dia kata wat tasbih bermakna at-tanzih wa ta'zim, membersihkan Allah dan mengagungkan Allah. Wa minal uqala'i bin nutqi,
Orang yang berakal, dia akan kata subhanallah, subhanallah. Wa amma tasbihu at-tayri wa ghairiha mimma la yaqilu. Bagaimana pula dengan tasbih hayawan, burung-burung dan spesies dia dari kalangan makhluk yang tidak berakal. Ada otak tapi tak ada akal. Apa dia? Maka jumhur ulama mengatakan innahu haqiqiyun. Tasbih secara hakiki. Bagaimana? La tafqahuna tasbihahum. Allah dah sebut dalam ayat lain. Allah kata mereka bertasbih cuma kamu je tak faham. Tak faham apa? Tak faham bagaimana cara ditasbih. Yani Allah Ta'ala bagi ilhamkan kepada dia bertasbih. Sebagaimana Allah Ta'ala bagi ilham kepada dia, nak buat rumah dia apa cantik. Tengok, tuan-tuan tengok. Tengok video rakaman bagaimana burung buat rumah. Ajaib wallah. Tengok lebah bagaimana dia buat sarang, bagaimana dia isi dalam sarang dia tu madu. Ajaib wallah. Ada juga ulama kata tasbih dengan makna zuhurul hikmah fi. Tetapi kita pegang dengan majoriti yang mengatakan tasbih itu tasbih lah. Bagaimana itu? Allah yang maha berkuasa menjadikan makhluk. Dia berkuasa mengilhamkan makhluk untuk bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Isra, Allah gambarkan wa min syai'in. Suratul Isra ayat 44. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Semua benda bertasbih memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak faham, tak reti bagaimana dia bertasbih. Jadi kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan makhluk ini, Allah Ta'ala yang maha berkuasa mengilhamkan makhluk untuk memujinya. Apa yang pelik bagi kita. Wat-tayru burung-burung pula bagaimana dia punya tasbih. Wat-tayru musaffatun al-ajniyah fil hawa. Masya Allah. Burung-burung saffat, berbaris. Kan burung ni dia berjalan, dia buka sayap dia tu berbaris di udara. Tak ada aksiden. Tak adalah kita duduk jalan-jalan kejap, bong, jatuh. Apa tu? Burung aksiden jatuh. Dia jalan sama dia. Masya Allah. Dia boleh pusing sana, pusing sini. Allahu Akbar. Maka dia bertasbih juga ketika dia berterbangan. Tengok dalam surah Al-Mulk yang kita baca sebelum tidur. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Allahu Akbar. Tengok tak burung di udara. Di atas kamu tengok safatin wa yaqbid, bagaimana dia terbang, bagaimana sayap dia buka, bagaimana dia tutup. Ma yumsikuhunna illa rahman, dia boleh beratur baris, tak ada yang jatuh. Siapa yang pegang dia supaya tak jatuh? Allah. Innahu bikulli syai'in basir. Masya Allah. Surah Al-Mulk ayat 19. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Ingatlah, kullun, masing-masing sedia mengetahui. Menurut keadaan semula jadinya, fitrah kejadian dia akan cara mengerjakan ibadat kepada Allah dan memujinya. Allahu Akbar. Semua tahu belaka macam mana. Dan kata ulama Al-Mawardi, Al-Imam dalam tafsir dia kata, semua makhluk itu dia tahu bagaimana salat dia, ibadat dia, bagaimana tasbih dia. Ada ulama kata, annallaha qad alima salata. Allah Ta'ala tahu. Ini tafsir yang kedua kata, Allah mengetahui bagaimana makhluk-makhluk itu bertasbih. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, dalam sebuah buku yang saya baca, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman, tajuk dia Ubudiyatul Kainat. Ubudiyatul Kainat, ibadat makhluk-makhluk Allah ni, lain daripada manusia. Bagaimana dia ibadat? Macam-macam cara dia menarik, tuan-tuan. Saya ni kalau boleh nak ajar, nak baca semua kitab-kitab yang menunjukkan makhluk-makhluk ni menyembah Allah Azza wa Jalla, ibadat ubudiyatul kainat,
makhluk Allah Ta'ala ini mengabdikan diri kepada Allah. Semua makhluk, Masya Allah. Yang tak kenal Allah dengan Rasul, siapa dia? Manusia dengan jin yang derhaka. Wallahu alimun bima yaf'alun. Dan sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Tuhan tahu semualah. Mu tasbih ke tak tasbih, kamu puji Allah ke tidak, semuanya duduk di bawah pengetahuan ilmu Allah. Duduk di mana? Di pengetahuan ilmu Allah. Baik. Kita pergi pada ayat 42. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi. Semua duduk di bawah kuasa Allah. Dan kepada Allah sahajalah tempat kembali sekalian makhluk. Jadi setelah Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, semua benda yang ada di alam ini duduk di bawah kuasa Allah, maka Allah Ta'ala nyatakan di sini bahawa semua itu milik Allah Azza wa Jalla, langit dengan bumi. Bila milik Allah Azza wa Jalla, kamu ibadatlah kepada Allah. Kamu taatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Wa ilallahil masir. Kepada Allah yang esa, semua makhluk ini akan kembali kepadanya. Bila kita balik kepada Allah, di atas dunia ni kita kata kembali kepada Allah, dengan mati kita, artinya kita sudah tidak duduk lagi di atas muka bumi ini. Habis kita duduk di mana? Kita duduk dalam perut bumi, masuk dalam bumi pula. Tak kiralah 6 kaki ke berapa kaki. Lebih-lebih kurang begitulah keadaan kita dalam bumi, kan? Kemudian tak lama akan dibangkit semula. Setelah kita hidup, setelah kita mati, Allah Ta'ala hidupkan balik, maka di situlah berlakunya pembalasan, kembali kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca ayat-ayat begini, kita juga sudah beriman dengan ayat Allah Azza wa Jalla. Kita sudah beriman dengan ketentuan Allah, kita beriman, yakin dan percaya, maka insya-Allah kita rasa tenang. Kita rasa dekat kita dengan Allah. Seandainya malakal maut datang hari ini, tuan-tuan dan puan-puan rasa berpuas hati ke kita untuk kembali kepada Allah? Ke masih lagi duduk fikir, masih lagi duduk khayal, duduk mikir nak tu nak ni, nak kayakan diri, nak macam-macam lagi, nak cari halal haram tidak peduli. Maka ini yang kita rasa perlu sangat kepada pengajian, muhasabah, majlis ilmu, supaya hari-hari kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam siri tanya jawab kita, seorang anak, dia tanya soalan. Bila anak baca soalan ni, panjang saya berfikir. Dia kata seorang pakcik ni, ada harta tak pernah keluar zakat. Pada saat itu saya bayangkan, dosa-dosa orang tak keluar zakat ni. Dengan Syuja'ul Aqra, Nabi gambarkan seekor ular yang kepala botak kerana terlalu bisa dia, terlalu kuat. Sampai tercabut rambut dia. Terfikir saya, pakcik ni, bagaimana kalau dia mati sehari dua ni? Harta dia tidak zakat. Subhanallah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kita fikirlah, pergi ke kubur. Kita kata nak pergi ziarah kubur, jauh kubur di kampung. Kubur siapa pun pergi saya. Yang ada dekat rumah kita tu. Pergi naik motosikal, naik basikal. Sambil-sambil di jogging. Tuan-tuan berhenti. Menghadap ke kubur, bagi salam kepada orang kubur. Biar kita tersentuh perasaan. Hari ini aku di atas, mungkin besok dalam tanah. Apa ibadat yang aku nak bawa? Apa amalan yang aku nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Apa dosa-dosa kita yang telah kita lakukan atas dunia? Kalau ini tidak memberi kesan dalam jiwa kita, setelah kita baca Quran, setelah kita ziarah kubur,
Kata di ulama, carilah hati. Adakah kita punya hati, mempunyai dhamir ataupun tidak ada. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita untuk membuat persiapan. Perjalanannya jauh. Seorang diri. Tidak ada bekal, tidak ada teman kecuali ibadat amal soleh yang kita lakukan. Baik para pelajar sekalian. Kita berpindah kepada dalil yang kedua dalam ayat ini. Inzalul matar. Allah Ta'ala turunkan hujan. Ayat 43. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainah thumma yaj'aluhu rukama. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-perlahan. Allahu Akbar. Alam tar anna Allah yasuqu biqudrati qita'as sahabil mutafarriqah. Kita duduk sini, bawah ni, kita nampak awan slow yang berjalan. Dia laju tu. Laju. Kalau nak tahu laju, pergilah ziarah pejabat kaji cuaca. Meteorologi ni. Pergi tengok. Berapa laju awan yang dibawa oleh angin untuk bawa hujan ke sana ke sini tu. Berapa laju. Allahu Akbar. Betapa agungnya kuasa Allah Azza wa Jalla. Awan duduk atas tinggi, mengandungi air berapa juta tan dalam tu air yang dia bawa. Ditolak oleh awan ila haitsu yurid, dibawa ke mana yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah suruh turunkan mana air ni, malaikat penjaga dia tarik, angin tolak. Allahu Akbar. Summa yu'allifu bainahu. Kemudian ia mengumpulkan kelompok-kelompoknya. Mula-mula kita tengok awan ditolak. Summa yu'allifu bainahu. Allah Ta'ala kumpulkan. Air ni mari daripada mana? Atas ni. Dia panggil ibkhar. Uap naik, berkumpul. Dia kumpul pula, tak ada tiang, tak ada tongkat, tidak ada besing, tak ada baldi yang menadah dia. Duduk, dikumpul dalam awan. Allahu Akbar. Summa yaj'aluhu rukama. Kemudian ia menjadikan mengumpul, kemudian Allah menjadikan tebar berlapis-lapis. Rukam. Tebar berlapis-lapis. Majmu'ah mutarakimah. Ba'duha ala ba'din. Bertingkak dia. Bila dia bertingkak berlapis, fatakunu qawiyah. Jadi kuat. Muttasila wa kasifah. Jadi kuat, tebal. Allahu Akbar. Tebal awan ni. Saya dengar sahabat-sahabat kita pilot cerita. Ana kalau musim haji, ada juga kumpulan daripada kaki tangan emas. Kapal terbang, penerbangan ni. Ada pilot, ada macam-macam dia punya staff. Kita kata tolong cerita tuan-tuan yang pelik berlaku atas langit yang awak tengok. Sepanjang pengalaman bawa mengendalikan penerbangan ni, apa benda yang pelik dia tengok. Kita nak tengok kuasa Allah Azza, macam-macam cerita. Ada yang dikejar oleh awan, oleh hujan, dikilat, takut. Dia kata kita nak rempuh masuk tu. Dalam awan tu. Sama ada awan sini kita boleh lari, naik, turun, ataupun terpaksa kena rempuh masuk. Tengoklah ketebalan, berani tak berani masuk. Itu kadang-kadang bergoyang kapal terbang itu bila kita masuk dalam. Masya Allah. Rukama, pelapis, bertingkat. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Kemudian engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya. Subhanallah. Turun. Titisan hujan. Allah, nuqatan mutafarriqah. Titisan. Jadi banyak. Sebagaimana Allah gambarkan cerita detail dia dalam surah Ar-Rum ayat 48. Tuan-tuan baca. Baik.
Surah Ar-Rum ayat 48, tanda. Ada pelajar kita dia suka tadabbur ayat dengan ayat, menarik. Wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min barad. Dan Allah pula menurunkan hujan batu salji dari langit. Dari gunung ganang awan yang ada padanya. Fayusibu biha man yasha. Lalu Allah ia menimpakan hujan batu itu kepada siapa yang dikehendakinya, turun di mana tempat. Wa yasrifuhu amman yasha. Dan menjauhkan dari siapa yang dikehendakinya. Ada orang kena, ada orang selamat. Allahu Akbar. Tengok para pelajar sekalian, Allah Ta'ala turun barat daripada langit ke bumi, ada yang besar dia punya turun. Dia kata apa? Qita' sahabin azimah kal jibal. Awan batu yang turun itu macam bukit. Apa dia maksud di sini? Kata di ulama tafsir kata, anna fis sama'i jibalan min baradin. Di langit itu bukit air batu. Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian dia turun, pecah turun sikit. Kalau turun bok gitu mati habis orang. Masya Allah. Ada kata anna sama' huwa al-ghaimul murtafi'. Langit itu maknanya awan tebal di atas kita tu. Jadi semua itu kuasa Allah Azza wa Jalla, sama ada dia awan yang kumpul air ataupun ada bukit batu. Bukit air batu itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata, yakadu sana barqihi yazhabu bil absar. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Kita sekali kena kilap, mari takut kita pejam mata kan. Menyilaukan pandangan min syiddati dawihi wala ma'ani. Cahaya dia tu lop. Mari. Kita bila tengok cahaya ni takut kan. Sekarang ni pula banyak nampak orang kena halilintar, kena panah. Ialah orang hari tu orang tunjuklah gambar duduk di parking kereta, keluar kereta, mari. Yang penting bagi kitanya bersedialah. Bersedialah, kematian itu sangat dekat dengan kita. Sama ada melalui apa saja makhluk Allah Ta'ala ini, boleh terjadi segala-galanya. Baik. Itu dalil yang kedua tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Kita berpindah pula dalil yang ketiga. Ikhtilaful laili wan nahar. Ini dalil yang ketiga. Silih bergantinya malam dan siang. Silih berganti malam dan siang. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah menukarkan malam dan siang silih berganti. Malam hari, malam siang tak ada. Mari siang, malam tak ada. Dia gimana? Maka bila mari malam, bertukarlah suasana daripada panas kepada sejuk, kan? Daripada terang kepada gelap. Sekarang ni kita sudah pagi, hilang dah gelap, mari pula cerah. Sekejap lagi naik matahari, hilangnya sejuk, datangnya panas. Begitulah yudilul ayam, bertukar ganti hari. Setiap hari bertukar ganti. Bermakna umur kita setiap hari bertambah. Dan setiap hari semakin pendek tempoh kewujudan kita di atas dunia. Bermakna setiap hari semakin dekat kita dengan kubur. Allahul Musta'an. Tapi kita lara. Bila mari hari kelahiran dia kak, sibuk dengan sambut buat kek lah. Suap menyuap suami isteri, tayang kat Facebook. Orang Kelantan kata galak.
Ni ada orang hantar gambar kek. Dia buat gambar kek dengan berlindang kubur. Kapuk kubur. Kata dia boleh makan kek macam ni. Kan? Kita ni sepatutnya bila bertambah umur, makin insaf kita, makin tua kita. Tak makin galak. Suak-suak bini pula dalam tayang kat Facebook. Tolu molek. Orang tua panggil tak. Kadang-kadang hak buat tu ustaz-ustaz cotik piah atas kepala duk main menyuak bini. Allahul musta'an. Hilang sifat malu. Hilang sifat macam-macam, hilang dah kita. Nak ambil lah. Simpan dalam album. Jangan tayang-tayang ke orang buat apa. Yuqallibullahu laila wan nahar. Ini berbeza dalam syurga esok. Tak ada malam, tak ada siang. Sebab itu umur masuk dalam syurga tak bertambah. Umur 30 kat situ duduk. Uban tak ada. Apa pun tak berlaku. Masya Allah. Baiklah. Allah kata apa? Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya yang demikian mengandungi pelajaran, pengajaran dan iktibar, yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang celek mata hatinya boleh berfikir. Orang celek mata hati, alhamdulillah. Dia ambillah pengajaran dengan bertukarnya malam dengan siang, bertukarnya suasana daripada kita muda jadi tua, daripada dulu kita susah jadi senang. Ada orang dulunya senang, sekarang ni susah. Ada orang pergi rumah orang nak pergi hantar bantuan sebab nampak bendera putih, dia pergi terkejut tengok banglo besar. Takkanlah orang besar ni punya banglo tak ada makan. Sampai kena naik bendera. Bila dikaji-kaji, mereka dulu besar, kaya. Sekarang ni sudah jadi muflis. Allahul musta'an. Yuqallibul al-lail wan nahar. Allah tukar siang dan malam. Allah tukar daripada muda jadi tua. Tua tak jadi muda. Jadi, ada orang tanya, Ustaz, kita orang tua ni tak jadi muda. Kata jadi. Mana boleh? Kata nak jawab serius ke jawab suka-suka? Saya ni kadang-kadang kita suka juga mengusik kawan-kawan biar ceria suasana kan. Dia kata ikut Ustaz lah nak jawab hak mana pun saya nak dengar belaka. Kata kalau nak jawab hak simple atas dunia ni tuan nak jadi muda. Dia kata nak, senangnya pergi ke pejabat pendaftaran negara, pergi tukar nama daripada mamat kepada muda. Orang semua panggil muda belaka. Dia kata Ustaz kacau kita. Habis yang seriusnya tuan berusahalah menjadi orang baik, jadi orang beriman, jadi orang saleh. Bila kita mati, masuk dalam syurga esok, tak ada orang tua dalam syurga. Semua jadi muda balik. Tapi kalau masuk dalam neraka, tak ada muda dah. Na'udzubillah. Baiklah kita. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita. Tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi muda, masuk dalam syurga. Nak masuk dalam syurga, buatlah apa yang disuruh oleh Allah. Beramal dengan sunnah yang ditinggal oleh Nabi SAW dan jauhkan segala larangan, insya-Allah. Kita yakin dan percaya. Husnuzan billah. Kita letak keyakinan kita. Baik sangka kita dengan Allah. Allah cipta kita. Allah jadikan kita. Allah turunkan Quran untuk kita. Kita sudah belajar, sudah beramal. Tiap hari kita beristighfar, bertaubat. Allah yang suka hamba dia bertaubat. Sebagaimana sukanya pengembara yang kehilangan hayawan dan makanan di tengah padang pasir. Begini sifat Allah. Begini sifat kita kembali kepada Allah. Kita letakkan keyakinan tinggi. Allah beri keampunan kepada kita. Allah nak beri kepada kita syurga nanti, insya-Allah. Baik. Ini dia panggil ibrah. Semua apa yang ada di atas dunia ini, orang yang punya akal pemikiran, berfikir, mengkaji, tengok apa yang aku nak buat, apa yang akan terjadi kalau kita menjadi manusia yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada dalil yang keempat tentang kewujudan keesaan Allah Azza wa Jalla, iaitu anwa al-makhluqat. Makhluk yang Tuhan cipta ni pelbagai jenis. Mari kita baca ayat terakhir dalam perbincangan kita ini. Wallahu khalaqa kulla dabbah
dabbatin mimma. Dan Allah menciptakan tiap-tiap hayawan yang bergerak itu dari air. Sedap juga dia punya soalan ni kan. Jadi dalil kewujudan Allah Ta'ala kita dah tengok. Mula-mula tengok apa? Makhluk-makhluk di atas. Burung terbang bertasbih. Kemudian mari pula awan, mari pula hujan turun. Sekarang ni kita bertukar kepada yang keempat ini, ahwal hayawanat. Masya Allah. Jadi dalil-dalil kepada hayawan yang kita tengok hidup melata atas muka bumi ini. Masya Allah. Dalam ayat ini Allah kata apa? Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah Ta'ala ciptakan semua benda yang hidup ini yang atas muka bumi dari air. Dari air. Wa fil ma'i. Ada juga timbullah soalan, bukan semua dari air. Kan? Bukan semua hayawan itu mari daripada air mani mengandung, ada yang jadi dari telur, ada yang macam-macam. Maka ulama tafsir kata tak usah cakap banyaklah. Wa fil ma'i qaulan. Benda ini jadi daripada air itu dua pendapat yang menyatakan annal ma' asal manusia itu mari daripada air. Wasani kata nutfah. Jadi mari daripada air mani ataupun asal dia benda itu mari daripada air. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kaji-kaji semua balik kepada air belaka kan. Dalam surah Al-Anbiya yang kita baru je baca ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah kata kami jadi daripada air itu semua benda yang hidup ni mari dari air. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Baik, apa jenis hayawan yang ada? Tengok dalam ayat. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطُنِهِ. Dan sebahagian di antara hayawan itu menjalar, bergerak atas perut dia. Seperti apa? Kalhayyati, macam ular. Ular dia jalan, tak ada kaki ular. Ular tak ada kaki. Mari cerita Israeliat, dia kata asal ada kaki. Lepas tu dia kacau tu Adam, nak cabut kaki dia. Kita kata tu cerita Israeliat je lah. Allah Ta'ala sebut dia, aku jadi dia makhluk ini memang tak berkaki. Dia berjalan atas perut dia. Boleh dia berjalan. Satu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. Ada di kalangan makhluk itu hayawan yang berjalan di atas dua kaki. Siapa dia? Insan, manusia, wat-tair dan jenis burung. Burung ayam tu jenis dia. Jalan dua kaki dia. Ngek-ngek sana sini. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. Ada di kalangan makhluk itu hayawan yang berjalan di atas 4 kaki. Kalbahaim, seperti hayawan binatang-binatang kita ni ternakan lembu, kambing, kerbau, rusa, kijang, unta, gajah. Jalan atas 4 kaki. Ada lagi, dia orang ni suka bahas, suka kaji. Dia kata ada juga tu hayawan yang berjalan kaki banyak. Macam lipan. Ulat ni. Ulat gogok apa orang panggil ni. Jalan kaki dia banyak macam kereta api panjang. Ada yang ulama mengatakan betul banyak kaki tapi dia punya qawaim. Kaki asal dia 4 je. Tuan-tuan nak tahu pergi kaji ambil hayawan tu. Wallahu alam. Saya baca lagi tak tafsir ni panjang dibahas oleh ulama. Kita kata biarlah. Allah Ta'ala sebut di sini laisal hasr, bukan nak kata makhluk tu ada 2 kaki, ada 4 kaki, ada biarlah atas perut. Maknanya ini satu gambaran yang kita nampak. Banyak lagi makhluk yang berkaki, banyak kaki. Kalau kita tengok lalak ke apa, berapa mata dia? Ada 100 mata dia. Tapi mata jahat jadi lalak. Mata cantik jadi lebah. Supaya juga orang. Mata 2, tapi mata jahat, mata lebah, mata lalak, duk cari benda buruk ya. Hari-hari duk share benda buruk ya, tak ada benda baik atas dunia ni bagi dia. Yang dia yang baik dia dengan geng-geng dia. Ada juga orang mata lebah asyik share benda baik je. Bukan makna tak ada benda buruk, tapi dia tak mahu mencari keburukan. Allahul musta'an. Baiklah para jemaah sekalian. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa sahaja yang ia kehendaki
selain dari yang tersebut itu. Ini Allah Ta'ala sebut, ini contoh. Atas perut, 2 kaki, 4 kaki. Banyak lagi makhluk lain. Pergi tengok. Kalau malah pergi, buka je TV National Geographic. Alah, Masya Allah. Kita boleh tengok pelik-pelik hayawan yang mereka jumpa. Tapi apa boleh buat? Dia jumpa dengan mata, dengan kamera. Tapi dia tak jumpa makhluk dengan hati yang menyebabkan mereka langsung tak beriman. Sayanglah. Kalau dia pergi siasat makhluk Allah Ta'ala dengan hati, mereka akan menjadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu je. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tuhan nak buat apa saja, tak usah tanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak boleh kita tanya Tuhan kenapa buat begini, kenapa buat begini. Kita kena tanya. Baiklah, kesimpulan daripada perbincangan tentang kuasa Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala letak ayat yang ke-46. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Demi sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menerangkan hakikat kebenaran, benarnya Allah Azza wa Jalla, wujudnya, kuasanya Allah, agungnya Allah Azza wa Jalla itu, dengan berbagai-bagai dalil dan bukti, dan Allah memberi petunjuk hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Sesalah kita, para pelajar sekalian, artinya Allah SWT beritahu kepada kita, kuasa hidayah, memberi petunjuk, buka hati manusia, terima kebaikan ini, Allah Azza wa Jalla sahaja. Habis kerja Nabi, kerja Rasul, kerja pendakwah apa dia? Dia panggil hidayatul irsyad, membimbing manusia. Yang beri taufik nak terima, Allah Azza wa Jalla, bukan di bawah bidang kuasa kita. Kalau bidang kuasa kita, kita akan panggil orang yang, kita akan dakwah orang yang kita sayang lah dulu. Kan? Orang yang kita sayang, orang rapat kita, hak ni hak jadi baik dulunya. Tapi apa boleh buat? Kadang-kadang orang tepi rumah kita, duduk di jiran dengan masjid, tak mari tempat kita kuliah. Nak kata apa? Orang yang baik-baik. Bila jumpa, cakap, oh Ustaz, saya dengan rumah Ustaz tu tak jauh. Tapi tak pernah hadir majlis kuliah kita. Kita buka live, tak pernah dia masuk. Dia duduk share dia orang tua orang ni. Itu kita kata apa boleh buat. Kuasa kita hanya menyampaikan, kuasa memberi kuasa sirat, yahdi ila sirat mustaqim, kuasa Allah. Kerja kita berdoa pada Allah, pagi, petang, siang, malam, ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan dan puan, bila kita baca Quran, baca Al-Fatihah, sama ada dalam solat, luar solat, bila sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, kita kena terasa masa tu kita minta sesuatu dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk kami jalan yang lurus. Karena itu bila habisnya Fatihah, waladdallin, kita kena baca apa? Amin. Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami dalam Fatihah tadi. Biar kita terasa. Semalam kita belajar dalam kitab Anak Kunci Syurga, kan? Dalam bab amin, yang kita Anak Kunci Syurga ni. Tuan-tuan yang ada dah, ambil. Yang tak ada lagi, cari. Kemudian tengok dalam rakaman kita. Alhamdulillah, rakaman penuh daripada awal sampai ke akhir. Saya belajar, mengajar kita ni sudah khatam di masjid ni, masjid pondok kita. Dan sekarang ni sedang mengajar kuliah duha di masjid negara Malaysia di Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Tuan-tuan ambil. Maknanya bila kita habisnya, kita baca waladdallin amin, waladdallin amin, ayat Allahumma stajib, ya Allah perkenankanlah permohonan kami. Tuan-tuan dan puan, terasa ke tidak? Waktu kita salat, waktu kita baca Fatihah, terasa ke tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk jalan ya Allah. Patut makta itulah kita menggigil. Kita menangis. Kita minta Allah Ta'ala bimbing kita, hidayah kita kepada jalan yang benar. Tapi apa boleh buat? Fatihah telah menjadi bacaan rasmi. Mula-mula Al-Fatihah. Sudah baca Fatihah, apa cerita lain pula datang. Wallahu alam. Baiklah.
kesimpulan fawaid yang kita dapat di sini, saya simpulkan kepada para pelajar sekalian, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita jalan hidayah dengan dua cara. Sama ada kita diberi kepada kita ayat makru'ah, ayat yang dibaca seperti ayat Quran yang kita mengaji ini. Yang kedua dipanggil ayatun manzurah atau ayat musyahadah. Ayat yang ditengok dengan mata kepala, yang disaksi dengan mata kita. Kita boleh berfikir dengan otak kita yang menunjukkan bahawa Allah Maha berkuasa. Tuan tahu, khulasah baliklah 4 perkara yang kita bincang. Apa dia? Tasbih al-makhluqat, inzalul matar, anwa'ul hayawanat, silih berganti malam dengan siang, kemudian anwa'ul hayawanat. 4 ni tak cukup lagi tanda kuasa Allah. Bukan salah Quran, bukan salah siapa. Kata orang, bukan salah ibu mengandung, tapi salah asuhan. Quran tak salah, Nabi tak salah, para pendakwah tidak bersalah. Yang salahnya kita yang tak ambil tadabbur dengan ayat Quran. Ada Quran di rumah saya, tak baca. Pergi baca Quran pula, tak dapat memahami. Orang buka kelas tadabbur, tak mari. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah kita minta pertolongan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan ulil albab, orang yang ulul albab mempunyai pemikiran yang baik, allazina yazkurunallah, yang sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang sentiasa berfikir bagaimana semua makhluk yang ada ini menunjukkan kepada adanya pencipta, adanya Allah, yang wajib kita beriman, yang wajib kita taat, yang wajib kita minta pertolongan, yang wajib kita mengabdikan diri kepadanya. Melalui jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ala anahi wa ashabi, jalan yang aku bawa ini dan juga disambung oleh para sahabat aku. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.